Rancangan ini dibawakan khas kepada anda oleh Minsham, produk pemakanan amalan dan pemakanan sunnah hanya di Kim FM. Minsham, syarikat milikan Muslim 100%, merupakan pengimport habatus sauda dan minyak zaitun secara terus dari Syria. Minsham Nigella Gold dihasilkan berdasarkan hadis, "Kekalah kamu dalam habatus sauda kerana padanya penawar segala penyakit kecuali mati." Produk ini dihasilkan melalui perahan pertama dengan kaedah perahan sejuk bagi memberikan kualiti minyak yang terbaik. Minsham Olive Coal dihasilkan berdasarkan makan dan berminyaklah kamu dengan minyak zaitun kerana ianya tumbuh dari pohon yang diberkati. Ianya amat sesuai untuk kegunaan seluruh lapisan masyarakat dan kami hasilkan melalui perahan sejuk bagi menjamin kualiti terbaik. Produk ini adalah sediaan semula jadi serta tiada kandungan bahan kimia. Kami menganjurkan kaedah pemakanan dan amalan sunnah. Pilihan utama anda tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM FM melepasi 2.32 minit petang. Untuk kita teruskan jam pertama destinasi petang Isnin ini, kita nak bersama dengan program tajaan kurang lebih 30 minit. Kita nak bersama dengan Min Syam dari Syam, ya, insyaAllah. Bersama dengan kita di Konti adalah 3 orang tetamu, sepatutnya 3 tapi baru datang 2. InsyaAllah seorang lagi akan menyusul sebentar saja lagi. InsyaAllah kita akan bersama dengan Tuan Haji Abdul Malik dan juga Encik Iqbal. Waktu ini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih hadir dan juga kita menantikan ketibaan Ustaz Abu Syifa, ya, insya-Allah untuk memberikan tazkirah bersempena dengan bakal menjelangnya Ramadan nanti untuk persiapan kita juga, insya-Allah. Dan mungkin sebagai permulaan ini mungkin saya serahkan terlebih dahulu pada Encik Malik, ya, Tuan Haji Malik, ya, untuk sebagai kita nak wawarkan juga antara perkembangan terkini syarikat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ahli washabihi ajmain. Tadi sebelum kami ke udara tadi, Puan Yati DJ kita hari ni, dia bertanya keadaan di Syria. Ana terpaksa cakap lah keadaan lately ni memang agak teruk lah, kerana pengubahan yang dilakukan itu secara membabi buta. Ditaburkan bom begitu saja, secara rambang. Dia tak ada serangan yang bertujuan spesifik target tu tak ada. Dia cuma taburkan. Ini adalah kehadiran dengan tentera-tentera asing lah di Syria sana. Tapi yang agak menarik itu, macam anda cakap pada Puan Yati tadi tu, serangan yang di Hama, di mana di Hama ni adalah satu kawasan bandar yang antara yang terbesar di Syria tu. Dia ada satu makam Khalid bin Walid. Gambar tu agak jelas ketika masjid itu mungkin rosak agak teruk, tapi makam seseorang yang dipanggil dengan gelaran pedang Allah ataupun Saifullah, makam tu tak terjejas. Masya-Allah. Kan, gambar tu jelas, memang gambar tu jelas. Kita tengok ada debris, ada ketulan batu, ada ketulan batu di sekitar, tapi makam tu tak terjejas. Kan, dekat situ ada sedikit kita ada mungkin Ustaz boleh terangkan, mungkin ada peranan ataupun kuasa Allah Subhanahu Wa Taala kat situ. Kemudian yang betul, kami masih tetap mengambil produk-produk daripada Syria seperti minyak zaitun, sabun dan juga betul-betul sada. Tapi percayalah, yang kita ambil ni bukan daripada pihak yang hampir yang lebih rapat dengan rakyat. Kan, Ana ditawarkan ketika kami dah habis sabun, minyak zaitun, kami ditawarkan untuk beli daripada seorang kenalan di Syria juga. Tapi kenalan ini dia dah duduk di luar negara. Dia mungkin agak selesa, dia tinggal di Germany, Ustaz. Kan, dia tinggal di Jerman. Dia kata dia boleh supply kan, dia boleh kilang tu dia telah bawa keluar di Iraq. Tapi kami kata tak, kami nak beli
sabun ini yang masih beroperasi di Halab, di Aleppo. Maknanya orang masih bekerja di situ, dan pembelian kita ni kita berharap dapat membantu rakyat-rakyat Syria. Itu yang kita harapkan. Dan insya-Allah kita akan buat satu pembelian agak besar sabun daripada minyak zaitun daripada Syria yang beroperasi dalam Syria tu lagi. Dengan kita harap kita dapat membantu. Begitu juga dengan minyak Palestin, minyak zaitun Palestin. Memang kita nak bantu rakyat tu, kan? Jadi ana mohonlah kepada pendengar-pendengar Hakim, sekiranya nampak minyak zaitun Palestin 250 bernama Minsham, ana mohon tolong belilah, bantu rakyat itu, menyokong mereka kan. Macam dulu anda cakap, beli minyak zaitun Palestin, selamatkan tanah Palestin. It's not a sales gimmick. Dia bukan satu helah orang nak berniaga. Bukan marketing strategi. Bukan. Memang sebenar-benarnya, kan, apabila kita belikan harga yang baik, mereka dapat menjual dengan baik. Jadi mereka tak payah terpaksa jual dengan orang Yahudi, kan. Dan apabila dia dapat jual dengan baik, lebihan itu sekarang ni, apa yang anda dimaklumkan sekarang ni, dulu mereka hanya menjual minyak zaitun lebihan daripada kegunaan mereka. Tapi kerana kita tawarkan dengan harga yang baik untuk kegunaan mereka sendiri, mereka membeli minyak zaitun daripada luar dan mereka menjual minyak zaitun dia, Ustaz, kan? Pasal dia tahu memang minyak zaitun daripada Palestin kualiti dia agak lebih tinggi. So apa yang sampai peringkat dia kata dia jual untuk kegunaan dia tu, dia jual, dan dia beli minyak zaitun yang untuk dia makan. Tapi mungkinlah dia orang komplain sikit, anak-anak dia komplain, dia kata tak, tapi dia kata itu yang dapat membantu mereka untuk tingkatkan ekonomi. Yes, insya-Allah. Itu tujuan kita, insya-Allah. Kan, apatah lagi di bulan Ramadan ini dengan pembelian minyak zaitun Palestin ini, satu, yang pertama kita dapat mengamalkan sunnah Rasulullah. Yang kedua, kita dapat amalan sunnah tu dan disertai dengan kesihatan. Peranan minyak zaitun dalam kesihatan tubuh badan manusia tu memang nyata. Dan ketiganya, kita dapat bantu rakyat Palestin tu sendiri. 3 kelebihan pembelian minyak zaitun daripada Palestin ini. Ditambah lagi sekiranya diamalkan terus pada bulan Ramadan, insya-Allah. Untuk tazkirah Ramadan, Ustaz pun dah sampai. Ana rasa dia lebih layaklah untuk menceritakan hal ni, insya-Allah. Ada tips-tips dia, insya-Allah. Insya-Allah. Pun selamat datang Ustaz Abu Syifa. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insya-Allah, nampak muka Ustaz je dah tenang dah ya. Masya-Allah. Ustaz, petang ni kita nak ada sedikit tazkirah Ustaz ya, untuk sama-sama kongsikan dengan rakan-rakan pendengar kita. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. DJ Yati yang bertugas pada hari ini, saudara Tuan Malik dan juga Encik Kebal daripada Minsham. Jadi dalam masa yang agak ringkas ini, suka saya membawa perhatian tuan-tuan dan puan muslimin muslimat kepada ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala, iaitu surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, dituliskan atasmu, iaitu furida, difardukan ke atasmu hal perihal puasa ini sebagaimana difardukan ke atas orang-orang sebelum daripada kamu. Mudah-mudahan kamu akan mendapat sifat takwa. Jadi daripada ayat ini bahawasanya semua amalan itu dia ada buahnya. Jadi buah bagi puasa ialah bertakwa. Kadang-kadang ada orang berpuasa hanya dapat lapar dan dahaga saja. Itu sah sahajalah. Tetapi dari segi pahalanya tak dapat, kerana berbagai-bagai aspek yang dia lakukan, dosa mata, tangan, telinga. Walau bagaimanapun, sebagai seorang insan yang lemah, kita ni manusia lemah, umat akhir zaman baginda Rasulullah SAW ini, kita perlu juga memperbaiki kualiti puasa kita dan juga banyak-banyaklah beristighfar. Kerana dosa mata, telinga hari ini kan,
Kalau dengan iKim ni saya rasa alhamdulillah lah. Saya ni peminat tegar iKim. Masya-Allah. Naik kereta confirm dah iKim. Jadi iKim alhamdulillah lah, maknanya info banyak, Al-Quran, nasyid dan sebagainya. Jadi yang lain lah, maknanya di rumah ke televisyen ke banyak perkara-perkara yang lara yang memberi kita dosa-dosa, maka perlu kita istighfar banyak-banyak. Dalam bulan Ramadan ni, maka Allah Subhanahu Wa Taala di awal malam malam Ramadan, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan atau melantik suatu malaikat. Malaikat ni kerja dia sebulan je. Lepas tu 11 bulan tu dia pencen lah. Dia makan duit pencen istilah begitulah, malaikat mana ada pencen, cuma istilahnya saja. Apakah tugas malaikat ni? Perlu kita dengar dan kita tahu, sama ada dengar tu dengan telinga hati, bukan dengan telinga gegendang ni, dia tak dengar, tetapi dengan iman, dengan ilmu ya. Yang pertama, malaikat tu menyuruh tiap-tiap malam sehingga subuh sepanjang 30 hari. Yang pertama seruan malaikat ialah ya talibal khair aqbil, wahai orang-orang yang mencari kebajikan, kebaikan, pahala dan sebagainya, aqbil, teruskan. Teruskan ya. Maknanya kita perlu perbanyakkan pada malam itu, mudah-mudahan kita mendapat doa daripada malaikat tersebut. Yang kedua, ya baghiyasyarr, wahai orang yang melakukan keburukan, dosa-dosa, kejahatan, kemungkaran, aqsir, maknanya kurangkan. Kalau saya ukur tu kurangkan. Kalau satu batang tu satu kotak tu kurangkan kepada kurangkanlah satu batang daripada kotak tu. Maknanya ada usaha untuk bertaubat. Tetapi kalau Puan Yati ingat ya, pada pertemuan kita lepas tu ada janji nak beritahu petua tip bagaimana nak berhenti syakuk. Kan? Jadi saya nak ceritalah. Yang pertama, bila nak berhenti tu, ada sahabat saya 2 orang saya jumpa. Dia nak berhenti tu, mula-mula dia nak jimat duit. Jimat duit dia boleh bertahan selama beberapa tahun. Akhirnya dia tak boleh tahan, dia isyak ukuk lagi. Bila dah isyak ukuk, maka doktor kata dia kena sakit lah. Sakit kan, sakit ukuk ni maksudnya jantung, paru-paru lah kan, dan jantung. Maka doktor kata, kamu nak hidup ke nak mati? Dia kata nak hidup kena berhenti. Pun boleh bertahan setahun 2 je, tak boleh tahan. Akhirnya dia menyambung lagi aktiviti dia tu. Akhir sekali barangkali Allah Subhanahu Wa Taala kasihan kepada usaha mereka ini, maka Allah ilhamkan kepada mereka ini untuk berhenti kerana Allah, ikhlas lillahi ta'ala. Yang terdetiklah di hati, kerana Allah lah aku berhenti. Kan? Bila dia terdetik begitu, iaitu nawaitu dia kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka boleh berhenti. Dan Allah jaga, tak sakit, tak ada apa, okey je sampai sekarang. Jadi yang pertama, yang kedua itu, kenapa dia tak boleh berhenti? Kerana dia melakukan sesuatu perkara bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu tidak ikhlas. Apabila tidak ikhlas, maka Allah tak jaga. Maknanya bahasa kita, kau jaga diri sendirilah. Jaga diri sendiri ni macam seekor lembu, dia jaga kawan dia. Lembu A sakit, maka lembu B cuma boleh mengembak je. Bila lembu B sakit, maka lembu A dia kata makan rumput je lah. Tetapi apabila lembu ini dijaga oleh tuan dia, selamat. Di situlah rahsia hidup. Kita ada tuan dan kita ada Tuhan. Tuan kita ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini ramai orang menjadikan tuan, iaitu Tuhan dia, Allah, sebagai musuh dia. Kan, tak suka pada Islam, tak suka pada suruhan Allah Taala. Maka Allah kata, jagalah dirimu sendiri. Setakat mana kita boleh jaga? Misal kata saya ada anak belajar di Johor ke, belajar di Perlis, jauh-jauh sana. Siapa boleh jaga? Saya tak boleh jaga. Polis tak boleh jaga. Allah yang boleh jaga. Itulah rahsia bahagia hidup, iaitu mencari penjagaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan apa? Dengan melaksanakan perintah-perintah Allah. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan di sana, untuk berhenti rukuk tu kena berhenti kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tip yang kedua akan datang insya-Allah. Tip yang pertama apa itu ya? Yes. Baik, sambung pada tadi seruan malaikat tadi yang ketiga ialah hal min mustaghfirin, adakah di antara hamba-hamba ini yang memohon, sama ada jin ataupun manusia, yang memohon keampunan, fayughfaru lahu, maka ia akan diterima permohonan keampunannya itu. Maka bulan Ramadan ini adalah awaluha maghfirah, awaluha rahmah wa awsatuha maghfirah. Pertengahannya adalah keampunan.
Jadi pintu keampunan sangat-sangat luas pada bulan Ramadan ya. Dan yang ketiga iaitu hal min taibin, adakah di antara hamba-hambaku ini, Allah Maha mengetahui, cuma dia saja ditanya malaikat tu kan, adakah di antara hamba-hambaku ini yang memohon ampun, memohon taubat? Taubat ni untuk dosa besar, istighfar untuk dosa kecil. Istighfar ni macam kita silap satu dalam satu page, silap satu perkataan, kita liquid je, kan, kita padam gitu saja. Ataupun tetapi taubat ini ialah dia kena koyak kertas tu, kena ganti buku baru, kan. Dan kena ganti tu maknanya kena menggantikan amalan-amalan buruk dia tu dengan amalan yang baik. Jadi kita banyak-banyaklah beristighfar, banyak-banyak bertaubat. Baik, kemudian hal min taibin fayutabu alaihi, adakah di antara hamba-hambaku ini yang memohon taubat, maka Allah akan terima taubatnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita doalah kalau kita ni alhamdulillah kita baik, doa untuk orang lain supaya Allah Ta'ala memberi hidayat kepada mereka. Yang kelima ialah hal min sa'ilin, adakah di antara hamba-hambaku ini yang memohon-mohon sesuatu, fayu'ta su'aluhu, akan diperkenankan permohonannya. So bulan Ramadan ini langit 7 petala langit dan 8 pintu syurga itu terbuka seluas-luasnya, maka mohonlah apa-apa saja. Mohon baik, Allah beri. Mohon jahat pun Allah beri, tapi tanggung sendiri. Tanggung sendiri. Jadi mohonlah ya apa-apa saja pada bulan Ramadan ini, lebih lagi pada malam Lailatul Qadar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, jangan lepaskan peluang Ramadan ini, yang mana Ramadan ini mungkin Ramadan terakhir untuk kita, kan. Pastikan Ramadan ini lebih baik daripada yang lepas. Dan saya syorkan pada diri saya serta tuan-tuan dan puan-puan muslimin sekalian supaya buat jadual gancat. Okay. Kita buat jadual. Hari pertama kita buatlah untuk yang mendaftar tu hari 1, 2, 3, 4, 5. Yang menegak ni ialah juzuk 1, 2, 3 sampai 30. Jadi kita tanda, nampak tak pergerakan tu. Kalau kita tak tanda, kita leka, kita lalai. So hari pertama 2 juzuk, alhamdulillah. Hari ketiga tak bergerak lagi, 4 tak bergerak lagi. Jadi cuba buat hari kedua, 3 juzuk. Hari kelima, jadi kita nampak pergerakan Al-Quran kita. Imam Syafi'i dia hafaz, dia khatam 7 kali, masya-Allah kan. Kita ni 7 tahun sekali, bukan 7 kali sebulan ya, 7 tahun sekali, alhamdulillah. Dalam Quran tu lebih kurang ada 666 600 berapa muka surat tu. Jadi kalau satu helai 2 muka surat, satu hari satu helai, 360 hari, khatam setahun Quran. Tapi kenapa tak khatam? Leka, lalai, alpo kan. Di antara penyesalan yang teramat-amat dikesali oleh ahli-ahli neraka, ahli-ahli syurga juga ialah kerana sifat alpo di muka bumi Allah Ta'ala ini. Dulu kita dah pernah bicara dalam motivasi pagi, iaitu amalan sedikit tetapi memberi pahala yang besar, yang terlalu besar, iaitulah mengucap 2 kalimah thayyibah la ilaha illallah. Terlalu ringan, terlalu ringkas, hanya menggerakkan lidah sahaja, bibir pun tak gerak, gigi pun tak bergerak kan. Kan? Tetapi kita ucap dengan penuh ikhlas. Kalau bulan Ramadan ni digandakan dah beratus-ratus kali, penuh 7 petala langit dan 7 petala bumi. Mengucap dengan penuh biasa je, la ilaha illallah, la ilaha illallah, masya-Allah kan. Tak apalah, puan Yati dia hebat, dia mungkin sehari 1000 tu, masya-Allah. Kita tumpang syafaat dia je lah. Jadi itu peluang bulan Ramadan, maka perlu kita isi ya. Man shama ramadana, dalam riwayat lain, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa ataupun mendirikan puasa pada bulan Ramadan ini penuh keimanan, keyakinan, ketakwaan, wahtisaban, penuh perhitungan, perkiraan, hari ini aku buat apa, hari ini aku buat apa, zikir apa kan, sebagainya. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan dosa-dosanya dah lalu besar ya. Fadilat bulan Ramadan dalam masa ringkas ni tak sempatlah kita nak cerita, cuma untuk respon daripada apa yang disampaikan oleh Encik Malik tadi.
kita berdoa lah untuk sahabat-sahabat kita yang di Mesir, di Syria, di Palestin kan. Selain daripada berdoa itu, yang tak mampu nak berjuang angkat senjata tak mampulah, kita berjuang ekonomi. Kita bantu mereka, ya. Inilah tanda bukti kita cintakan umat Islam, saudara-saudara kita di sana. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kita sehingga kita mencintai saudara kita sebagaimana kita cinta diri kita sendiri. Jadi kita hayati kan sahabat-sahabat kita yang di Mesir kan, yang sekarang ini bergolak di Syria kan, dan di Palestin khususnya lah 3 tempat ni. Maka melalui Minsyam ini kita boleh berjihad ekonomi. InsyaAllah. Jadi itu saja untuk kali ini. Kita jumpa lagi di masa akan datang, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita orang tu jangan menunda-nunda Ustaz ya, untuk lakukan kebaikan. Dan kita akan beristirahat seketika. Selepas ini kita nak khabar-khabarkan tentang anda tentang produk Khal. Jarang sebenarnya disebut tentang Khal dan juga OH, insyaAllah. Bagi anda jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Kim FM, pilihan utama anda. Bersunnahlah demi menjaga kesihatan dengan produk Minsyam. Produk-produk Minsyam dihasilkan berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Minyak habatus sauda Minsyam dihasilkan daripada hadis, kekallah kami dengan habatus sauda, kerana padanya terdapat penawar bagi segala penyakit kecuali mati. Nikmatilah habatus sauda Minsyam yang dihasilkan dari perahan sejuk. Kapsul minyak zaitun extra virgin Minsyam juga dihasilkan dari perahan sejuk. Makanlah kamu minyak zaitun serta berminyaklah kamu kerana ianya tumbuh dari pohon yang diberkati. Kesemua produk kami didatangkan khas dari Syam yang disifatkan oleh Nabi SAW sebagai bumi yang diberkati. Siapa yang mengamalkan sunnahku adalah mereka yang mencintai aku. Siapa mencintaiku akan bersamaku di akhirat. Maksud hadis. Layari laman web www.minsyam.com atau hubungi 019-682-3040. Kembali waktu ini meneruskan jam pertama destinasi dengan program tajaan bersama dengan Minsyam. Dan waktu ini kita nak hebahkan. Tadi Ustaz dah berikan tazkirah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan dapat beri pencerahan kepada kita petang-petang ni ya, sembang-sembang kita sambil memandu, sambil melakukan tugasan. Dan mungkin juga sebagai sambungan daripada Encik Malik atau Haji Malik dan juga Encik Iqbal ya, berkenaan dengan rangkaian produk daripada Minsyam sendiri, iaitu OH dan juga Khal ini. Silakan. InsyaAllah. Alhamdulillah, Minsyam ada keluarkan, it has been quite some time, dah 3-4 bulan 3-4 bulan kita keluarkan kita punya satu produk yang baru, namanya Minsyam OH. Kegunaan dia banyak kan, tapi untuk kegunaan luaran lah. Kalau termakan, terminum tak apa, insyaAllah. Tapi banyak digunakan untuk kegunaan luaran. Cuma anda dapati apabila dia digunakan kepada luka, anda dapati luka tu cepat kering. Kita sekarang ni sedang bekerjasama dengan sebuah universiti tempatan untuk diuji kepada penyakit-penyakit diabetik. Ana secara peribadi, kita pun dah tengok kepada ini ujian kita sendirilah, bukan dengan dengan universiti tu. Kita tengok bila kita apply Minsyam OH ni pada luka pesakit-pesakit diabetik, dia kering. Especially sekiranya kalau luka-luka tu dia yang baru. Dan seperti yang kita tahu, penyakit diabetik ni sekiranya kalau dia luka, dia tak akan kering, dia akan melarat dan melarat. Tapi insyaAllah apabila disapukan dengan minyak Minsyam OH ni, Alhamdulillah. Jadi ini anak nak sikit buat rayuan lah. Tadi sekiranya anak buat rayuan untuk beli minyak zaitun Palestin. Kalau ada saudara mara kita, kawan kita, sahabat anda kita, jiran kita yang ada penyakit diabetik ni, belikanlah Minsyam OH ni, hadiahkan kepada dia kan. Mungkin kita dapat membantu dia kan. Dan apa yang lagi penting, sekiranya kalau tak dirawat luka diabetik itu, akan boleh bawa kepada dipotong, amputations. Tapi sekiranya kalau kita dapat bantu tu, satu yang insyaAllah keikhlasan kita tu akan dianugerahkan oleh Allah SWT.
kan. Jadi harga pun tak mahal, RM25 saja. Jadi ana merayulah sekiranya kalau ada siapa yang kita di Malaysia ni pesakit diabetik tinggi, cukup tinggi, dan unfortunately tak mungkin kurang baguslah, tapi kita adalah negara yang nombor 1 kes diabetik baru yang paling tinggi, nombor 1 dalam dunia, kan. Jadi benda ni sekiranya kalau kita lihat minyak zaitun ini bagus untuk kegunaan luaran, cuba bayangkan apa yang boleh dilakukan dengan pemakanan minyak zaitun tu sendiri. Itu sebab Rasulullah SAW dia pun cakap, baginda cakap, makan dan sapukan minyak zaitun ini. Ya, memang kita ada letak sedikit formula dalam ini. Kita merasakan dengan formula dan dicampurkan dengan apa minyak zaitun itu, dia lebih efektif. Bukan kami kata ini yang Rasulullah buat. Tidak, kami cakap apabila kami dapati bila formula ni dicampur dengan minyak zaitun, dia lebih bertindak lebih itu. Tapi asasnya adalah masih minyak zaitun. Kan, itu yang kita balik kepada sunnah Rasulullah tu sendiri. Itu dia. Dan mungkin ada penambahan daripada Encik Iqbal sini, silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelum tu penambahan daripada OH ni, OH ni dah memang berada dalam pasaran dengan harga RM25 dan boleh didapati oleh semua. Dan antara sebab kita keluarkan OH ni adalah untuk OH ni bagi mereka untuk olive hill lah, maknanya minyak zaitun olive hill. Sebabnya kita keluarkan sebab kita target kita adalah untuk menjadi Minsham household brand, maknanya barangan kepercayaan lah, barangan dia dipercayai, household brand. Jadi tidak sekadar barangannya untuk makan, tapi juga untuk luaran, dan kita dalam proses untuk mengeluarkan pelbagai lagi produk. So ini adalah salah satu produk yang mesti dimiliki oleh semua pengguna. Yang macam saya cakap pada awal dulu, satu rumah satu OH. Okey, itu untuk OH. Untuk yang kedua, untuk bulan Ramadan ni, insya-Allah pada mereka-mereka yang selalu dengar suara Ustaz Abu Syifa ni, kita akan keluarkan video khas untuk Ustaz Abu Syifa terangkan lagi mungkin kesinambungan daripada tu. Kita akan keluarkan di kita punya Facebook, boleh tengok kat Facebook kita Minsham. Ingatkan klip video Ustaz bukan ya? Video nanti album Ustaz nanti keluar, tak tahu bila lah, tapi insya-Allah kita akan keluarkan pasal tu. Banyak yang boleh dipelajari. Basic asasnya adalah untuk pergerakan sunnah tu sendiri, Ustaz. Jadi banyak boleh dilihat di situ, dan juga produk-produk kami akan ada dalam pemasaran itulah. Penggambaran sedang dijalankan. Ustaz pun sekarang dah 40 sen 30 sen sekarang ni dia tengah buat ni lah. Maknanya sepanjang bulan Ramadan akan boleh lihat kepada kita punya Facebook dan juga kita punya website lah. Saya ulang sekali lagi, www.minsham.com, maknanya MINSYAM. Okey, dan Facebook kita type Minsham, insya-Allah keluarlah. Jadi video tu akan keluar mula Ramadan. Jangan tengok je tak ada pun kata, tak, kita akan keluarkan Ramadan nanti. Ramadan ni mula Ramadan dan kalau ada sambutan kita insya-Allah kita akan teruskan. Okey, masa pun tak banyak, saya akan cerita sikit pasal Khal. Khal ni produk baru, ahli keluarga baru dalam Minsham ni. Jadi kita perkenalkan kepada semua, dan minyak ni nama Khal ni adalah penyembuh pelbagai penyakit kronik yang dikeruni. Saya tak cakap lah penyakit apa, maknanya orang tahulah 3 serangkai ke 3 beradik ke, itu semua orang dah tahu. Jadi untuk Ramadan yang akan datang ni, kita gunakan masa ni untuk servis badan kita. Maknanya bila kita tiap tahun kereta pun cukup mileage kena servis, so kita pun sendiri yang 24 jam guna ni pun kena servis. So inilah masanya. Dan juga Khal ni juga berguna untuk membuang toksik-toksik dalam badan. Tak kira lah ada penyakit ke tak ada penyakit ke, lebih baik kita mencegah daripada kita dah tunggu kena baru kita nak pakai. Jadi dapatkan Khal ni, Minsham Khal Premium, dengan harga promosi. Bulan Ramadan juga kita keluarkan dengan harga RM50 sebotol. Jadi untuk mendapatkan promosi tu boleh jumpa dengan stokis-stokis kami. Dan kita mungkin akan ada barang-barangan yang promosi lagi lah. Maknanya kena pergi jumpa dan mungkin dapat dua botol dengan harga special ke, itu yang akan diberitahu. Package istimewa. Macam bala Rejab itu kita ada twin pack minyak zaitun, 2 botol RM50. Yang Khal ni Ana secara peribadi agak susah untuk makan Khal saja. Memang first time tu mungkin bukan satu amalan kita. Jadi Minsham kita keluarkan Khal campuran madu.
Khal campuran madu, dan madu tu adalah madu tempatan. Saya difahamkan oleh Ustaz pada mesyuarat kita sebelum ni, madu tu yang sesuai, bukan tak boleh makan, maknanya yang sesuai untuk kita adalah madu yang berasal dari negara kita sendiri. Jadi itu yang kita ambil inisiatif daripada situ. Kita campurkan madu tu bersama khal dan juga boleh diminum serentak sekali lah. Maknanya kalau saya sebelum makan pun saya boleh minum, tak ada masalah. Tapi pada mereka-mereka yang mungkin ada gastrik ke apa ke, mungkin boleh lapik perut sikit. Macam main sahur, penghujung sebelum tutup tu khal satu, so khal satu kena ambil minsyam khal premium lah. Dah hujung tu sebelum menunggu tu, jangan rokok sebatang. Ustaz kata kena berhentikan, gantikan. Maknanya rokok tu gantikan dengan khal tu. Tak payah banyak, 15 ml je. Maknanya 1 sudu besar, 2 sudu besar. Lagi banyak lagi bagus, kami lagi suka. Jadi untuk efektifnya, minum 2 sudu besar pagi, banyak-banyak. Habis dia sebelum tutup tu, khal satu, ambil minsyam khal premium, insya-Allah. InsyaAllah. Masya-Allah. Itu dia, dan telah pun dinyatakan tadi nombor taliannya. Bagaimana nak tengok nombor talian setakat ni tak berubah. 019-211-3040. Boleh hubungi itu, ataupun sekarang ni boleh tengok kat website kita ada nombor office, kita ada macam-macam talian lah. Maknanya bukan setakat handphone, boleh email juga kepada kita. Semua informasi tu akan dapat kat kita punya Facebook dan juga kita punya website www.minsham.com. Mungkin terakhir masa tu banyak soalan dah mula masuk ke dalam Facebook kita. Begitu juga ada soalan tentang penggunaan habatus sauda bagi ibu mengandung. Kami bukanlah pakar, kami bukan doktor, kan apatah lagi pakar. Jadi baru-baru ni alhamdulillah ada seorang pakar tempatan memberi pandangan dia tentang penggunaan habatus sauda. Boleh tengok pandangan dia penggunaan habatus sauda bagi ibu mengandung. Itu dalam Facebook kita ada buat posting tu, insya-Allah. Insya-Allah boleh lihat di sana di Facebooknya. Alamat Facebook sekali lagi Cik Iqbal. Pergi kepada Facebook dan type Minsham. Insya-Allah akan keluarlah Minsham dengan tulisan tulisan bahasa Arab. Jawi punya tulisan. Kalau tidak memang banyak, alhamdulillah banyak sahabat-sahabat kita, rakan-rakan kita, dia telah buat Facebook Minsham, tapi dah terlalu banyak. Jadi untuk officialnya ada tulis Minsham dan tulisan bahasa Arabnya. Kalau nak confirm lagi ada muka saya tu, insya-Allah yang betul-betul lah, insya-Allah. Maka akan kenal lah Cik Iqbal di mana satu, insya-Allah. Pun saya nak ucapkan terima kasih kepada tiga tetamu pada hari ini berkongsi dengan kita ilmu dan juga info berkenaan dengan Minsham sendiri. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Sampai kita bertemu lagi lain masa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Minsham, syarikat milikan Muslim 100%, merupakan pengimport habatus sauda dan minyak zaitun secara terus dari Syria. Minsham Nigella Gold dihasilkan berdasarkan hadis, kekalah kamu dalam habatus sauda kerana padanya penawar segala penyakit kecuali mati. Produk ini dihasilkan melalui perahan pertama dengan kaedah perahan sejuk bagi memberikan kualiti minyak yang terbaik. Minsham Olive Gold dihasilkan berdasarkan makan dan berminyaklah kamu dengan minyak zaitun kerana ianya tumbuh dari pohon yang diberkati. Ianya amat sesuai untuk kegunaan seluruh lapisan masyarakat dan kami hasilkan melalui perahan sejuk bagi menjamin kualiti terbaik. Produk ini adalah sediaan semula jadi serta tiada kandungan bahan kimia. Kami menganjurkan kaedah pemakanan dan amalan sunnah. Rancangan itu tadi dibawakan khas kepada anda oleh Minsham, produk pemakanan amalan dan pemakanan sunnah hanya di IKIM FM. Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia.